menjawab soalan Nurin hari tu mengenai page 136 kan. Bila saya fikir dan saya cuba susun semula, saya rasa saya akan address soalan Nurin tu bila kita start masuk chapter 10. Sebab dalam chapter 10 kita akan discuss pasal circulatory system. So apa yang Nurin tanya tu sebenarnya relevan dengan circulatory system lah, sebab yang Nurin tanya tu adalah mengenai gas, exchange of respiratory gases yang melibatkan explanation pasal partial pressure dan sebagainya. So masa kita cerita pasal partial pressure tu, kita akan relate dengan red blood cells, dan red blood cells ni is one of the component yang kita akan bincangkan dalam human circulatory system. So apa yang Nurin tanya tu, saya rasa saya akan bawa dia sebagai pengenalan kepada human circulatory system lah. Jadi mungkin saya akan recap dekat situ, itu baru saya masuk human circulatory system. Jadi untuk hari ni kita cuba settlekan lebih, kalau boleh kita settlekan 3 subtopik dalam nutrition. Kalau tak sempat tak apa, kita boleh sambung next Monday ya. So jom kita tengok dulu dekat sini. Untuk slide ni, okay, ada soalan kat situ ya at the end. Jadi pertama sekali kita tahu selepas ileum process absorption of digested food berlaku, and then right after that ada sekumpulan bahan-bahan yang tinggal dalam ileum selepas absorption tu. Bahan-bahan yang tertinggal dalam ileum ialah undigested food, dead cells, epithelial cells, fiber dan juga water. So this mixture daripada ileum masuk ke dalam large intestine, and which is also known as colon, masuk ke dalam colon, dan this mixture will be pushed slowly in the large intestine through the process of peristalsis. Sepanjang perjalanan mixture inside the colon atau the large intestine will conduct 2 main function. What are the 2 main function? Okay, sepanjang perjalanan tu large intestine akan menjalankan 2 tugas dia, 2 fungsi dia. Apakah nama fungsi tersebut? Alright, very good. So dia akan buat 2 function lah. Dia akan absorb water and vitamin, and towards the end of the mixture's journey in the large intestine, feces will be formed. Okay, very good, thank you. So okay, teruskan, tak apa, it's okay. Nanti kita tengok satu persatu ya, apakah ciri-ciri yang ada dalam large intestine. Okay, good. So, mari kita tengok. So, as you mentioned before this, sebenarnya kamu dah sebut dalam jawapan tadi ya, selain daripada water and vitamin, sebab vitamin tu dia larut dalam air. So, bila sekejap ya, dekat tepi ni saya ada buat catatan juga. So bila absorption of water berlaku dalam large intestine, substance yang larut dalam water iaitu vitamin pun akan ikut sekali lah. So selain daripada vitamin, mineral salt pun akan ikut sekali absorb, sebab mineral salt ni dia larut dalam air.
Dan kalau dalam textbook dia ada tulis dekat situ, selain daripada water, mineral salt, vitamin tu sebenarnya adalah byproduct daripada bakteria yang hidup secara symbiosis that are symbiotically living inside our large intestine. So it will gain nutrition from our mixture of the undigested product tu, undigested food tu, tapi apa yang bakteria tu bagi kepada kita? Dia bagi kita vitamin B, vitamin K dan juga folic acid. So these three metabolic byproducts ni juga akan diserap sekali lah bersama-sama dengan water, mineral salts. So bila berlaku absorption tu, lama kelamaan yang tinggal pada mixture tu adalah semi-solid remaining waste called feces. So feces ni tinggal air dah tak ada kat situ, vitamin dengan metabolic byproduct, vitamin K, folic acid dah tak ada kat situ, dah diserap. Jadi yang tinggal dekat situ hanyalah waste product, biopigments, iaitu biopigments, bakteria, toxic dan juga toxic substances. So ada dead cell, waste product, bakteria dengan toxic substances. Itu yang ada dalam feces lah. Okay, jadi bila kita tengok dekat sini, okay, this is a diagram showing large intestine. So large intestine, saya tukar ni kepada draw ya, supaya kamu boleh conteng pula buat jot down notes. Sekejap, salah. Bukan ini, yang ini. Okay, sorry ya. Okay, jadi dekat sini kamu boleh draw atau tulis apa-apa nak highlight ke ya. So the walls of the large intestine untuk memudahkan pergerakan makanan dekat situ, untuk melincirkan pergerakan mixture of the mixture lah, asalnya bila masuk dalam large intestine dia masih dalam keadaan fluid kan. So untuk memudahkan perjalanan fluid dan lama kelamaan dia akan jadi semi solid. So the walls of large intestine tu akan secrete mucus, jadi pelincir, to become a lubricant that smoothen the movement of feces sampai dia masuk ke dalam ruang rectum dan anus. Kemudian this particular process occurs 12 to 24 hours, and then bila semi-solid atau feces tu berada di hujung rectum, dia akan berkumpul di hujung rectum sampai ke tahap rectum tu penuh. So this will trigger our brain to start the process of defecation atau expel feces from the body. So semasa defecation atau the process of expelling feces from the body, the rectum muscles akan contract dan feces ni akan ditolak keluar daripada anus. So untuk defecation, soalan aras sederhana dia adalah seperti inilah, iaitu explain the formation of feces. Kalau soalan aras tinggi sikit, soalan aras aplikasi, dia akan kaitkan dengan health issues related to defecation lah, iaitu macam sembelit, masalah hemorrhoid, masalah intestinal cancer. Jadi dia akan relate dengan proses formation of feces ni. Okey, jom kita cuba buat soalan ni dulu, iaitu explaining the formation of feces. Apa keyword yang kena ada kat situ? Proses apa yang berlaku, apa yang ada dalam mixture, apa yang tinggal, apakah supporting proses yang membolehkan proses ni berlaku dan sebagainya lah. Okay, good. Rabiatul, the first one is yes, absorption lah. Okay, yang berlaku tu absorption. Teruskan.
Okay, so from your answers here, you have a um, good management of the related concepts regarding formation of feces. Yes, kita start dengan proses absorption. Lepas tu kita explain sikit apa yang berlaku semasa absorption, very good. And then supporting process dia ialah peristalsis. Peristalsis tu buat apa? Kemudian satu lagi ialah mucus secretion kan, dia guna untuk apa. Dan jangan lupa bila kita explain tu, kita tutup dengan kita make sure kita bagi tahulah apa yang tinggal dalam remainder mixture tu ya. Awal-awal mixture dia ada apa, lepas tu bila habis proses tu, mixture tu tinggal apa. Yang tu pun kena cerita jugalah. Okay, so let's take a look. Let's summarize what are the important concept atau points dalam answer ni. Okay ya. So nombor satu, kita kena cerita dulu remaining mixture yang daripada ileum masuk ke dalam kolon. What are the contents of the remaining mixture that enters the colon? Okay, asalnya remaining mixture tu ada water, undigested food, bacteria, dead cells and also cellulose. So kita cerita dulu awal-awal tu yang mixture yang masuk tu masih dalam bentuk semi fluid. Dalam dia ada water, undigested food, bacteria, dead cells and also cellulose atau fiber. Dua-dua tu pun boleh. Okay, lepas tu barulah kita cerita when the semi fluid tu atau mixture tu enters the colon, berlaku proses absorption of water, vitamin and also mineral salts. Ada 3 kan? Yang kita discuss tadi ada 3. Okay, itu point yang kedua. Point yang ketiga, the mixture move in the large intestine facilitated by peristaltic action, atau ada yang tulis kat sini facilitated by peristalsis. Boleh, tak ada masalah ya. Kemudian at the end of absorption process, a semi-solid form of feces, kalau tak tulis semi-solid pun tak apa, kamu tulis at the end of the process, feces is formed. What are the contents of feces? Dalam tu ada dead cells, apa tadi lagi kita sebut, toxic substances, waste product macam bile pigments dan juga bakteria. So kita nyatakan kat situ at the end tu dia dah jadi semi-solid feces, dan this semi-solid feces will accumulate in the rectum. Tak perlu cerita pasal defecation sebab markah dia 4 saja. Kalau markah dia sampai 6 mungkin boleh cerita sampai defecation. So kita berhenti pada feces ni akan terkumpul dalam rectum. Dah lah, cukup lah. Okay ya. Oh yes, satu lagi kita juga boleh cerita peranan mucus ya. So saya ulang balik dari awal. Nombor 1, the remaining mixture from the small intestine contains water, undigested food, bacteria, dead cells and cellulose atau fiber. Nombor 1. Nombor 2, in the large intestine, large intestine will absorb water, mineral salts and also vitamins. Nombor 2. Nombor 3, the movement of the mixture is
aided by the process of peristalsis. Nombor 4, at the same time large intestine secrete mucus to ease atau facilitate the movement of the mixture in the large intestine. Number 5, in the towards the end of large intestine tu, semi-solid mixture atau feces are formed, and number 6, kita kata the feces will accumulate in the rectum. Okay. Tertib tu tak semestinya betul-betul ikut step saya nombor 1 sampai 6 tu ya. Cuma yang perlu ada before and after ialah before solid mixture tu ada apa, after absorption tu mixture tu ada apa. Okay, sekejap ya, saya tengok satu persatu. Okay, jawapan Rabiatul ni is on the right track. I think you got full mark already. Jawapan Sarah boleh, good, dapat 4 marks juga. Sekejap ya, Putri dah habis. Saya tengok Putri dulu. Yes, okay, boleh dapat 4 juga Putri. Satu. Semi-solid, secret mucus, accumulate in the rectum. Yes, dapat 4. Nurin pun, sekejap ya. Yes, dapat 4 juga. Okay, thank you, very good. Okay, sekarang ni kita tengok pula balance diet. Dalam balance diet ni kita berkenalan dengan beberapa formula yang digunakan dalam bio lah. Setakat ini untuk bio formula kita tak bagi dekat muka surat depan macam maths ya. Dalam maths atau fizik, sebab dia ada banyak formula, so the first few pages of the question paper tu dia bagilah what are the formula. Tapi untuk bio memang formula tu kena ingat ya. So kita tengok kat sini balance diet. Okay, so dalam balance diet nombor 1 dia sebenarnya dalam balance diet ni kita akan buat 2 eksperimen, iaitu eksperimen untuk measure energy value dan satu lagi ialah untuk measure atau determine the content of vitamin C. Sekejap ya. So untuk energy value input ni dia ada 2 unit, sama ada kilojoule per gram atau kalori. So formula yang kita guna dalam bio adalah untuk unit kilojoule per gram. Okay, ya. So kalaulah kita dah calculate, okay, kita dah guna rumus ni, kita calculate, nilai yang kita dapat tu, katalah kita kira-kira, kita dapat nilai dia ialah 1 kilojoule per gram. So untuk convert kepada kalori, okay, untuk convert kepada kalori, katalah kita dapat 1 kilojoule kan. So 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Okay, jadi 1000 joule tu kita kena bahagi dengan 4.2 baru kita dapat 1 kalori. Jadi energy value ni dia interchangeable lah. Kalau kita nak guna kilojoule per gram, this is the formula. Kemudian daripada nilai yang kita dapat tu, katakanlah kita dapat 1 kilojoule per gram, the energy value. So 1 kilojoule tu kita convert kepada joule dulu, iaitu 1000 joule, dan kalau kita kena bahagi 4.2 barulah kita dapat kalau 1 kilojoule per gram tu untuk 1 kalori, untuk convert dalam kalori berapa. Okay, so you have to take note of the question lah, sama ada question tu minta energy value dalam kilojoule ke atau dalam kalori. Okay, 1 kalori sama dengan 4.2 joule. So daripada calculation kena convert jadi joule dulu. Ini adalah contoh eksperimen set up, macam mana eksperimen ni dibuat. Okay, so dalam
makanan dia ada energy value. So energy value tu macam mana kita nak measure? Jadi sekejap ya. Ni tak ada ni ya, sekejap ya. Saya tukar kepada draw function dulu. Alright ya. So lepas ni baru kita buat calculation. So dalam makanan dia ada energy. Jadi energy ni kita nak measure macam mana? Sebab energy dalam makanan hanya dibebaskan, the energy inside food will be released when it is oxidized. So kalau proses tu berlaku dalam sel, macam mana kita nak measure? So kita buat satu lagi cara, kita oxidize food by burning the food. So when the food is burning, it is oxidized, then it will release energy. So energy tu akan dipindahkan kepada air di dalam tabung didih atau water inside the boiling tube. So the water will have an increase in temperature, and the increase in temperature measured by the thermometer. So awal-awal tu kita kena bakar sikit food sample tu untuk initiate combustion. Bila combustion occurs, barulah pemanasan air tu berlaku dan the increase in temperature will be used inside the formula. So cuba kamu buat soalan ni. Energy value of food sama dengan water mass. Water mass adalah 1 gram sama dengan 1 ml sama dengan 1 cm3. Okay, water mass tu equals to 1 ml equals to 1 cm3. So water mass multiplied by 4.2. 4.2 ni ialah dia punya constant. Increase in water temperature, what is the difference before and after combustion of food, and then divided by the food sample. So cuba jawab soalan ni, cuba calculate dapat berapa? Okay ya, kena make sure betul-betul unit tu ya. Unit tu kena make sure kita tulis betul-betul lah. Sebab energy value ialah kilojoule per gram. Okay, kejap ya. Okay, tengah calculate. Okay, teruskan. Habiskan dulu, calculate dulu. Please take note dekat bawah tu dia ni ya. Please take note dekat bawah tu ada divided by mass of food tu kena darab 1000. Sebab tu nilai dia kilojoule. Okay. So kalau dapat 1680 tu mungkin sebab belum bahagi 1000 lagi. Sebab 1680 tu adalah nilai joule. Kalau joule per gram memang dapat 1600 lah. 1680. Tapi kalau bahagi lagi dengan 1000 baru dapat 1.68 kilojoule per gram. Teacher, Ya. kenapa kita bakar food sample tu directly dekat heat?
Directly dekat water. Dekat heat kan? Dekat heat. Maksudnya food tu instead of dia masuk ke dalam air, dia bakar luar boiling tube. Masa kita buat eksperimen, kita punya assumption ialah dalam makanan ada tenaga. Cuma macam mana kita nak kita nak measure the energy release, kita nak measure berapa banyak tenaga dalam makanan tu kena oxidize dulu. So dalam sel badan kita, oxidation tu berlaku dalam semasa cellular respiration kan, masa kita belajar pasal aerobic respiration. So itu adalah oxidation process di dalam badan. Bila kita nak buat eksperimen, kita nak oxidize makanan tu supaya dia release energy. Kita bakar makanan tu, dan masa kita bakar dan sampel makanan tu akan teruskan pembakaran lah. So kita tak adalah letak je bangsa benda tu pada food sample. Initially saja untuk initiate ada api dekat dalam pada kita punya makanan, dan api tu mula membakar nutrien yang ada dalam tu untuk dapatkan tenaga. So bila food tu terbakar, assumption dia ialah proses oxidation berlaku dekat situlah. Api tu ada kat situ sebab dia punya fuel ialah energy value that is inside the nutrient of the food sample. Katakanlah kita bakar pasta. So dalam pasta adalah karbohidrat, dan kita nak tahu berapa energy value karbohidrat dalam pasta. Jadi kita bakar pasta tu, ada api pada pasta tu, api tu akan terus terbakar sebab dia punya fuel ialah karbohidrat inside that dry pasta. So bila api tu kita panaskan air, sebab kita guna konsep dalam fizik iaitu preservation of energy kan. Ini kita belajar masa form 3 dulu. Energy cannot be destroyed, tapi dia akan convert untuk jadi different form. So daripada chemical energy dalam food sample tukar jadi heat energy pada api, dan heat energy ni will be used to heat water. So water tu pula dapat heat energy that will be measured by the thermometer. So itu apa nak kata ya. So eksperimen ni dibuat menggunakan prinsip conservation of energy jugalah. Okay. So heat energy itulah yang diukur oleh thermometer. Assumption dia, heat energy itulah yang menunjukkan berapa banyak tenaga yang ada dalam makanan, sebab dia dah converted dari chemical energy jadi heat energy. Tapi dia ada beberapa perkara yang kita perlu lakukanlah untuk maksimiskan ketepatan bacaan kita. For example, bila kita buat pembakaran ni, kita kena make sure api tu betul-betul dekat dengan boiling tube to ensure maximum transfer of heat energy from the food sample to the water. Nombor 1. Nombor 2, eksperimen setup ni kita ada satu cover yang kita boleh guna untuk cover the whole retort stand to minimize energy release to the environment. So itu adalah beberapa precautionary step yang kita kena buat lah untuk ensure the accuracy of our measurement. So hopefully apa yang saya explain ni menjawab soalan, sebab kita tak sempat buat eksperimen ni kan. So nanti saya bagi satu video yang MRSM buat, yang dia buat eksperimen ni. Memang boleh nampak lah. Okay. Adakah saya menjawab soalan? Boleh teacher, faham. Alright. Thank you. Okay, saya tengok ada lagi yang tengah menulis. Okay, thank you. Okay, kita tengok pula, ini adalah
beberapa sampel soalan. Okey, kita cuba dulu yang sekejap ya, dia tak ada prompt ni kat sini. Oh, sorry. Sekejap, saya tukar. Okay, so ada berapa sampel soalan kat sini. Let's take a look at the first one. So, based on table 3.2, which type of food supplies the most energy? Okay, this is fairly simple. Okay, so kita tengok daripada semua ni, kita dekat table ni kita nak tengok dekat mana untuk jawab soalan ni ya. Alright. Okay, let's take a look. Okay, semua dah settle. Okay, rice. Yes, betul. So, bila kita tengok pada rajah tu, dalam table tu, energy value of rice is around 1,500. Double daripada yang ada dalam fish, egg and also orange. Okay, jom kita tengok soalan yang kedua. Sekejap ya, saya kena tukar sikit. Okay. So untuk soalan ni, kita kena calculate the amount of energy obtained by the student bila dia makan 200 gram nasi dan 150 gram ikan. Kena buat calculation sikit lah. Okay, kena buat calculation sikit. Dia makan 200 gram nasi dan 150 gram ikan. Okay, let's take a look. Okay. Ada yang dah dapat idea kat situ macam mana nak buat. So kita kena take note kat situ, nilai yang diberikan tu 1530 tu adalah untuk 100 gram. So kalau dia makan 200 gram, it is double that lah. Okay. Lepas tu untuk ikan pula, okay, dia makan 150 gram. So 320 ni untuk 100 gram. So kita kena tambah berapa lagi kalau dia makan lagi 50 gram ikan.
Okey. Okey, ada berbeza pula kat sini. Ada yang dapat 3540, ada yang dapat 3440. Okey. So, kita tengok ya. Rice kena darab 2. Okey. Lepas tu okey, kau dapat 3440 tu ada silap kira mana-mana kot. Sebab satu nombor je lain. Okey, kau dapat 3540 tu betul dah. Okay, so untuk rice, bagus. Okay, untuk rice kita kena darab 2. Lepas tu untuk fish, mula kita tengok 300, kita dapat 320 kan. Lepas tu kena tambah 320 tu untuk 100 gram. Lepas tu tambah lagi 110 kejap, ke 110. Lepas tu kita kena tambah lagi nilai separuh daripada tu. Kena tambah lagi 160 sebab 150 gram kan. Okay, dapat 3540 tu betul dah lah. Okay, kita ada lagi satu soalan. Jangan lupa nilai dia ialah kilojoule. Kita ikut jadual nilai daripada table Nilai dia ialah kilojoule Okay. Last kali, soalan last kali ni adalah sekejap ya. Okay, adalah berkaitan juga dengan chapter 4 iaitu chemical composition of the cell. Kita tengok ya, sekejap saya tukar dulu. Okay, so based on the table kita dapati bila kita compare ikan dengan telur, the amount of energy in telur is double compared to fish. Why? Kita kena compare atau kita kena recall dari segi what type of nutrient yang ada dalam telur, what type of nutrient yang ada dalam fish. Ni kita tengok balik dalam chemical composition of the cell sama ada karbohidrat ke, protein ke, lipid. So bila kita boleh identify the type of nutrient dalam tu, lepas tu kita boleh jawab lah soalan ni. Soalan ni markah dia 2 Saya lupa nak tulis markah kat situ, markah dia 2. Kita compare dari segi nutrient content ya. Lepas ni kita nak buat vitamin C pula.
Oh, okay. Yes, I can see Rabiatul has a good idea there. Okay, good, dapat full mark kat situ ya. Bagus. Sebab kita bagi tahu dulu what type of nutrient yang ada dalam egg compared to fish. Lepas tu barulah kita bagi tahu kaitan dia dengan energy value. So saya ambil daripada idea Rabiatul ya. Untuk egg, sebab telur dia ada lipid compound. Dia ada lipid dalam tu. Dia memang ada protein, tapi kalau kita nak compare dengan fish, telur dia ada lagi banyak lipid compound atau fat compound. Dia ada banyak fat. Jadi itu poin yang pertama lah. Sebab telur, egg has a larger amount of lipid compared to fish. Okay, sebab fish is mainly protein. Therefore, the amount of energy value is higher in egg compared to fish. So, kalau kita tulis energy sahaja, sekejap ya. Kalau kita tulis energy sahaja, tak dapat markah sebab dia dah sebut kat sini dah, why does the egg produces double amount of energy. Tapi kalau kita tweak sikit, kita kata energy value is double. Energy value tu yang kita punya kefahaman. Energy value tu yang kita calculate tadi. Jadi disebabkan egg mainly consists of lipid, it has double atau it has higher amount of energy value. Kita tambah sikit kat situ ya. Energy value. Kalau kata higher amount of energy saja, tak dapat markah kat situ sebab energy itu telah dinyatakan dalam soalan. Bila kita sebut energy value, boleh dapat lah. So Rabia tu tambah energy value saja, tambah value, perkataan value kat situ. Okay. Okay, sekarang kita nak buat vitamin C pula. Sikit lagi. Okay, Sarah pun dah nak habis dah. Kita sebut ni energy value. Dalam jawapan kita nyatakan energy value sebab dalam soalan dia hanya kata energy. So tak sahabat apa. Kalau kita sebut energy saja, dia kira mengulang soalan. Yang kita calculate ialah energy value. Alright, thank you so much. Okay, sekarang kita nak tengok vitamin C. So, untuk vitamin C, ni ada beberapa fact mengenai vitamin C lah. So the nutrient content for each type of food is different, especially when we talk about vitamin C, sebab setiap kali kita discuss pasal vitamin C, kita tahu okay, food yang contains large amount of vitamin C tu ialah food yang citrusy food macam lime, lemon dan sebagainya kan. Lepas tu kejap Okay, so mari kita tengok untuk measure untuk measure vitamin C. Okay, untuk measure vitamin C dalam makmal, kita gunakan reaction antara substance called DCPIP, larutan warna biru ni nama dia DCPIP. Kita gunakan reaction DCPIP dengan vitamin C ni sebagai panduan untuk measure the amount of vitamin C in a food sample. So DCPIP ni dia bila dia react dengan acid,
dia tukar warna merah. Tapi bila dia react dengan ascorbic acid, dia terus jadi colourless. So, untuk pure ascorbic acid, pure ascorbic acid macam yang kita boleh dapat daripada kalau kamu biasa makan atau biasa minum air vitamin C yang ada tablet tu kita larutkan dalam air, lepas tu jadi air vitamin C kita minum yang tu, itu adalah pure ascorbic acid. Pure ascorbic acid ni dia akan react, nak kata apa ya, bila ada 1 ml DCPIP, ascorbic acid yang akan colourless, membuatkan DCPIP ni tukar jadi colourless juga adalah 1 ml. Dia punya kata apa, dia punya reaction amount tu adalah proportional. 1 ml DCPIP akan dilunturkan oleh 1 ml ascorbic acid. Okay, so bila disebabkan pengetahuan inilah kita boleh buat eksperimen vitamin C di mana vitamin C digunakan, sekejap ya, saya tukar kepada draw function. Okay, sebab itulah vitamin C digunakan, ascorbic acid digunakan sebagai standard untuk buat comparison. Untuk kita calculate percentage of vitamin C dengan vitamin C concentration ni, nampak dia buat secara nisbah. Dia nisbahkan volume of ascorbic acid solution, dia nisbahkan atau divide by volume of juice used. So kenapa ascorbic acid solution digunakan? Sebab it is a standard dan kita dapati bila 1 ml DCPIP digunakan, 1 ml ascorbic acid akan convert atau tukarkan DCPIP jadi colourless. So jom kita calculate sampai habis table ni, apakah vitamin C concentration untuk ascorbic acid, orange juice, lime juice dengan lemon juice. Gunakan kita boleh gunakan rumus dekat atas tu ya. Okey, kita cuba satu persatu sekejap ya. Saya share dulu satu. Okey. Okey ya. So, saya share saya punya screen dalam Google Meet. Okey. Semasa eksperimen dijalankan, okey, maklumat apa yang kita nak dapat untuk masukkan dalam rumus ya? Maklumat yang kita nak perlukan ialah volume of ascorbic acid. Okey, so volume of ascorbic acid ni, volume of ascorbic acid ni kita dapat dekat sini. Volume of juice use, disebabkan juice yang digunakan juga ascorbic acid, so kita masih lagi gunakan volume ini. Jadi, okey, dekat sini volume of ascorbic acid used tu ialah 1 bahagi dengan volume of juice use juga 1 darab dengan 0.1 kan. Kita dapatlah kat situ nilai dia ialah 0.1. Okey, lepas tu cuba kita tengok dekat yang kedua pula. Okey, yang kedua volume of ascorbic acid solution ialah 1. Kemudian volume of juice use ialah 2.7. Lepas tu kita multiply by 0.1. Berapa jawapan dekat sini kan?
Dan seterusnya lah, 0.1% ya. Sekejap. 0.1% lupa pula. Excuse me teacher, Ya, maksudnya volume of ascorbic acid tu memang fix 1 je lah teacher. sebab dalam eksperimen tu kita dapat 1. Oh okay. So macam, kejap. Saya lupa kat sini ya, divided by 100. Sebab 0.1% kan. So dia jadi 0.001. Sekejap. Kena darab 0. Sekejap ya. I have to check first. So katalah masa kamu buat eksperimen ni kan, volume of ascorbic acid tu kamu dapat 2 ml misalnya. So volume of ascorbic acid average tu tulis kat sini 2. So kita akan divide by 2 sebab that is the standard semasa kita buat eksperimen. Sorry ya, tak payah divide by, sebab kita buat 0.1% macam ni kan. So darab 0.1 je lah. Sorry ya. So dia jadi 0.1 kat sini. Alright. Ya, saya yang tersasul kat sini. Okey, saya kembali kepada slide ni. Kita tengok. Okey. Okey ya, sorry ya. Sebab dia memang 0.1% macam tu kan. Okey, good. Dapat sampai 3 decimal point. So untuk vitamin C concentration ni kita boleh agak lah. Nombor dia lebih kurang tapi decimal point dia lain. Okay. Very good. Okay ya. So please make sure that your calculation tu, your numbers tu adalah consistent lah. If you want to use 2 decimal point, okay, macam Nurin hari kat sini dia buat 2 decimal point. So semua pun jawapan dalam 2 decimal point. So kalau 3 decimal point macam idea daripada Rabiatul ni, so teruskanlah saya tengok Sarahnya. Macam Sarah pun dia buat 3 decimal point. Boleh, tak ada masalah. Teruskan. Okay. Calculate sampai habis.
Okey, sikit lagi nak kira vitamin C pula. Terus kira vitamin C concentration pula. Itu yang vitamin C concentration tu kita guna rumus kat bawah tu ya. Yang darab dengan 0.1. Okay, terus kira kita boleh nampak lah kat situ ada sedikit perbezaan. Okay, almost there. Teruskan. Nampak ya dia punya value tu lebih kurang sama, cuma decimal point dia tu lari sikit lah, lain sikit lah sebab dia darab dengan 1 kan, 1.0. Alright, very good everyone. Almost there. Okay, nanti kita cuba jawab satu soalan aplikasi yang berkaitan dengan balance diet ni. Okay, so thank you Nuri Rabiatul. Dakwan 2 tu dah nak siap dah tu. Sarah pun dah nak siap, Putri pun dah nak siap. Alright, teruskan. Good. Boleh nampak kan pattern dia? Kita just tukar bawa ke depan saja sebab darab 1. So tadi kita dapat 0.037, sekarang dia dah jadi 0. Macam mana boleh jadi 0.294 tu ya? Macam lain sangat pula. Okay, macam mana dapat beza sangat tu? Mungkin ada ni kot. Sebab awal tadi dapat 0.027, so mungkin vitamin C concentration dia 0.27 saja sebab beza dia kita tukar. Tadi darab 0.1, sekarang darab 1 kan? Okey, sekejap ya, saya screenshot beberapa sampel jawapan, nanti boleh refer lah. Sekejap ya. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula satu sampel soalan yang berkaitan dengan balance diet. Okay. Sebelum tu, at the end of this particular subtopic, kita belajar pasal pinggan sihat Malaysia, iaitu satu kempen untuk membetulkan balik portion makanan yang kita makan supaya ikut piramid makanan yang terbaru lah. So ini adalah panduan pengambilan makanan, nisbah pengambilan makanan berdasarkan jenis nutrisi. Bila kita tengok dekat sini, so kita tahu kita kena kurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak. Jadi position dia ialah pada suku pinggan sahaja. Karbohidrat ni fungsi dia ialah sebagai sumber tenaga utama makanan, tetapi bila excess,
kita akan convert convert jadi glycogen, lepas tu bila excess lagi kita akan convert jadi fat. Jadi sebab itulah dia disarankan untuk makan suku, portion dia adalah suku saja. Kemudian suku lagi ialah protein daripada sumber daging, daripada daripada animal proteins dan juga daripada plant proteins lah. So plant proteins tu datang daripada kekacang, macam produk-produk kekacang macam tahu, tempe dan different types of kekacang seperti cashew, almond dan sebagainya lah. So separuh daripada pinggan tu kita isi dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang kaya dengan fiber dan juga vitamins dan mineral. So ini adalah piramid, berdasarkan piramid makanan terbaru lah, where the base of the pyramid is the vegetables and fruit, followed by carbohydrate and then protein and then fat dekat puncak piramid tu. So satu lagi berkaitan dengan balance diet ni ialah bila kita ada pengambilan karbohidrat dan lemak yang berlebihan, ia akan meningkatkan risiko untuk menjadi overweight dan subsequently jadi obesity lah. So obesity ni dikira sebagai disease juga ya. Jadi obesity ni mula-mula bila berlaku obesity, dia ganggu proses metabolik badan, menyebabkan insulin resistance. Maknanya banyak sangat pengambilan karbohidrat ni. Nanti kita akan belajar fungsi insulin ni adalah untuk convert, untuk signal kepada liver untuk convert excess glucose jadi glycogen. Tapi bila banyak sangat pengambilan karbohidrat ni menyebabkan liver tu is no longer sensitif dengan signal daripada hormon insulin. Sebab tu kita panggil insulin resistance. Kita akan discuss dengan lebih lanjut semasa homeostasis nanti ya. Lepas tu increase in blood pressure because of pengambilan lemak berlebihan menyebabkan peningkatan kolesterol dalam badan dan menyumbat salur darah kita dan seterusnya meningkatkan tekanan darah lah. Kemudian simptom-simptom lain tu itu adalah tambahan saja, inflammation dan sebagainya tu tak ada masalah ya. Itu tak ada dalam silibus kita. Yang dalam silibus kita ialah diabetes tu lah, diabetes, blood pressure dan juga insulin resistant. Okay. So tiga-tiga masalah metabolism ni membawa kepada simptom atau penyakit seperti cardiovascular diseases lah. Cardiovascular events tu cardiovascular diseases, masalah berkaitan dengan coronary artery diseases. Coronary artery ni kita akan discuss dalam chapter 10. Coronary artery ialah salur darah yang membekalkan darah kepada jantung. So kalau berlaku high blood pressure dalam coronary artery ataupun coronary artery tersumbat, jadi juga menyebabkan cardiovascular diseases lah macam heart failure. Arrhythmias ni adalah degupan jantung yang tidak konsisten lah, tak ada yang sekejap kuat sangat, sekejap slow sangat macam tu ya, dan juga boleh menyebabkan sudden death. Jadi kita cuba satu soalan yang juga berkaitan dengan ini. So ini adalah soalan biasa dalam nutrition di mana kita diminta untuk analyse pengambilan certain types of menu in the long term. Okay, kita analyse, kita analisiskan kesan jangka panjang apabila disebabkan oleh pengambilan sesuatu menu. So a teenager, dia makan menu ni pada jangka masa yang panjang. Can you describe the effects of consuming meat-based fast food for long periods of time? Untuk kita buat analisis ni, kita boleh analisis kesan daripada berlebihan certain types of nutrient. Macam kat situ dia kata excess salt, excess fat, excess protein, apakah kesan dia? Pilih salah satu sebab markah dia 6 kan. So mungkin kamu pilih salah satu atau pilih 2 kesan excess dan explain kesan dia apa. Atau satu lagi konteks kita boleh cerita kesan apabila insufficient. Misalnya kalau kita tengok kat sini, dia insufficient fiber. So proses apa yang tidak dapat berlaku
dan apakah outcome daripada proses yang tidak dapat berlaku tu atau kurang efisien untuk berlaku tu. Okey, jom kita cuba dulu. Okey. Apakah apa penyakit-penyakit yang dia boleh dapat ke dan sebagainya lah. Mungkin kita boleh discuss dari short term effect sorry. Dari bukan short term effect. Kita boleh discuss dari segi itulah penyakit-penyakit berkaitan pun boleh. Oh, bagus bagus. Okey. Apa saya nampak kat sini kamu punya apa explanation tu ada cause effect, cause effect, cause effect. Cantik. Bagus bagus. Teruskan.
Okey, saya semak satu persatu dulu. Apa yang kekurangan tu kan, insufficient fiber tu kita boleh cerita juga ya. Okey, sekejap ya, saya tengok Adrina dah habis. Sekejap ya, satu. Okey, untuk Adrina, saya faham dekat ayat pertama tu. Ayat pertama tu effects from fat clogs the internal surface of artery kan. So mungkin kena edit sikit jawapan yang first tu sebab diabetes sebab excessive intake of glucose, excessive intake of carbohydrate ya. So kalau kamu nak sebut pasal coronary artery disease, kalau nak sebut pasal kesan daripada fat clots the internal surface of artery, so ayat pertama tu buang statement diabetes tu. Okay, buang statement diabetes tu. Ya, tak boleh ya, dia tak related. Okay, dua dah. Okay, boleh. Ayat nombor 3 boleh. Lepas tu ayat yang kata okay, ada risk of diabetes juga. Okay, diabetes. Nanti bila kita dah belajar homeostasis, mungkin kena tulis dengan lebih tepat lah, iaitu diabetes mellitus. Sebab diabetes dia ada dua jenis, diabetes mellitus and diabetes insipidus. Tapi tak apa sebab kita belum belajar lagi chapter tu kan, so tak apalah. Kita tulis risk diabetes pun tak apa ya. Except because of the excess carbohydrate consumed. Kena tambah. Okay, kita kena cakap dengan spesifik sekali. Kita punya jawapan kena spesifik ya. Excess carbohydrate. Tapi kat mana disebut excess carbohydrate? Excess carbohydrate. Okay, sebab diabetes adalah kesan daripada excessive carbohydrate. So, dalam diagram tu dia tak ada sebut excessive carbohydrate. So, tak boleh lah letak dalam jawapan kita. Okay, diabetes tak boleh ambil kira lah sebab diabetes tu datang daripada excessive carbohydrate. So, kena tukar penyakit lain. Cuma sebab jawapan Adrina ni dah 3 markah, why not kamu cerita pasal insufficient fiber pula? Sebab jawapan yang kamu bagi ni untuk excess. So kalau insufficient fiber, apa kesan dia Adrina? Cantik lah sikit, jawapan kamu tu lebih power lah sebab kamu cerita pasal excessive dan juga insufficient kan? Okay. Okay, untuk Sarah, the first 2 points dah ada. 3. Okay, diabetes tu kena tukar Diabetes kena tukar. Sarah pun ayat yang terakhir pasal diabetes tu cadangan saya cerita pasal insufficient fiber pula. Kita tunjukkan yang kita punya opinion tu kita boleh analyse, excessive pun ada. Okay, excessive pun ada, insufficient pun ada. Apa mimpi ke? Okay, buat pula. Okay, very good. Ya, bagus. Okay, bila insufficient fiber, okay, boleh berlaku constipation. Bagus tu. Difficulties when removing feces. Feces hardening. Bagus. Betul tu Nurin. Okay, bila constipation tu disebabkan oleh insufficient fiber, feces hardening because excessive absorption of water. Bagus Nurin. Okay, teruskan. Okay, so saya ambil daripada ID Nurin ya. Sekejap, jauh pula mikrofon ni. Okay. Okay, so insufficient fiber causes constipation. Okay, itu poin yang pertama lah. Poin yang kedua, ni saya ambil daripada ID Nurin ya.
So feces hardens feces hardens tu poin kedua, due to poin ketiga, excessive absorption of water from feces in the large intestine. Bagus, okay, cukup. Most of you 3 markah pertama tu dah dapat dah pasal excessive tu. Sekarang cerita pasal insufficient fiber pula. Pandai dia, bagus. So nanti bila kita dah belajar pasal homeostasis juga, kita juga boleh cerita pasal kesan excessive protein tu ya. Sebab apa? Excessive protein tu menyebabkan excessive intake of protein tu boleh menyebabkan batu karang ya, kidney stone atau gallbladder stone yang kita discuss sebelum ni kan. Itu boleh ceritalah kat situ. Okay, bagus everyone. Boleh dapat dah 6 marks kat situ. Thank you, very good. Okay, so saya sebab dah sekarang dah 10.27, saya summarize dulu apa yang kita dah discuss hari ni ya. So hari ni kita dah discuss mengenai defecation, large intestine buat apa dan apakah supporting process that occurs in the large intestine that facilitate formation of feces seperti peristalsis and secretion of mucus. Kemudian kita juga dah discuss mengenai energy value in food sample di mana kita gunakan rumus energy value untuk determine energy value in food sample, dan daripada calculation tu sebenarnya kita kena relate balik dengan nutrient content, di mana kita tahu kalau kita nak rank yang highest energy value adalah pada lipid lah. Lipid sebenarnya has the highest energy value, followed by carbohydrate and protein. Okay, kalau kita buat eksperimen food sample ni kita akan nampak itulah. Kemudian kita juga dah tengok cara nak calculate vitamin C dan menggunakan formula vitamin C concentration dan percentage of vitamin C, dan last kali kita dah discuss mengenai balance diet. So hopefully saya rasa kita tinggal satu topik je untuk chapter 9. So hopefully hari Isnin next week saya boleh jawab soalan Nurin tu sebab kita akan masuk chapter 10. So up until now ada apa-apa lagi tak part yang nak saya address selain daripada pasal exchange of gases partial pressure tu, yang Nurin tanya. Untuk ada apa-apa lagi tak yang pasal chapter hari ni yang masih lagi confused? Kalau tak ada tulis tak ada ya. Teacher, untuk ni urutan dia dari atas ke bawah dia macam yang gambar dekat textbook form 2 yang ada badan orang. Sekali lagi. Yang urutan digestion ni dia macam dalam textbook form 2 kan, yang dia dari mouse sampailah ke anus tu kan. Untuk digestion, okay, kalau nak cakap pasal digestion saja, digestion last kali dekat small intestine. Cuma kalau Nurin nak refer kepada digestive system, yes, sampai ke anus lah. Tapi kalau nak kata organ untuk digestion saja sampai ileum, lepas tu absorption berlaku dekat ileum juga, formation of feces berlaku dekat large intestine. Dan kalau diagram yang Nurin refer tu, adakah diagram tu include liver dengan pancreas ke? Ada masuk liver dengan pancreas? Tak silap saya ada, tapi dia macam dia tak sedalam form 4 punya. Okay, kalau ada betul lah. So macam maknanya dia nak, diagram tu dia nak tunjuk seluruh digestive system, which is correct. Betul. Boleh. Gitu je. Alright. Okay, calculation. Calculation senang okay, bagus.
Allah si bongsu ni, anak bongsu si bongsu saya ni dia nak berpeluk-peluk pula. Alright, so calculation. Okay. So untuk diet tu yes, dia memang kena combine kita punya understanding about chemical composition of the cells dan energy value. So daripada situ, lepas ni lepas ni kita akan discuss health issues. Masa homeostasis pun kita akan bincang pasal penyakit. So mungkin nanti jawapan kita akan jadi lebih berkembang lah. Untuk sekarang ni dia agak limited sebab kita tak pergi lagi chapter-chapter lain ya. So sorry dah pukul 10.31. Thank you so much for your cooperation and your attention for today. Kita jumpa hari Isnin, insyaAllah kita masuk chapter baru ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum, good morning, have a nice day. Salam teacher, thank you Salam, teacher. thank you teacher. You're welcome.